Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya Nak Amirul Nak Azmi, sahabat tani anda. Okey, jadi hari ni saya rasa agak memang sangat lama lah saya tak buat review tentang kebun Abang Hussein ni. Sebab kalau ikutkan saya dah terlepas 30 hari. Jadi kalau sebelum ni kita boleh paling-paling tidak saya buat seminggu sekali ataupun 10 hari sekali saya akan review tentang kebun ni. Tapi saya terlalu sangat sibuk sebab saya sekarang ni ada set up untuk kebun durian apa semua tu kan. Jadi memang saya tak sempat nak datang apa semua tu, nak melawat kebun ni lah. Jadi saya terlepas lebih kurang dalam 30 hari. Jadi kalau korang tengok video yang sebelum ni, video saya update daripada HST 76 macam tu lah, 76 hingga 85. Dan hari ni saya nak update HST 86 hingga 116. Makna 30 hari saya terlepas. Jadi dekat sini saya akan bawa korang semua lah, bawa korang semua tengok apa yang berlaku di kebun ni. Okey, jadi kalau korang tengok sekarang ni, dekat belakang saya sekarang ni adalah pokok yang berusia lebih kurang 116 hari. Jadi kalau korang tengok video yang sebelum ni, update yang 85, jadi korang boleh tengok perbandingan antara pokok HST 85 pada dalam video ni dan pokok HST 116 dalam hari ni lah, video yang sekarang ni. Jadi korang boleh tengok lah perbezaan dia tak ada ketara sangat lah dari segi saiz dan semua ni lah. Sebab kita cuba maintainkan dia punya saiz dia dan pembesaran dia. Jadi kita fokus pada pengeluaran hasil dia lah, pengeluaran hasil dia. Jadi dekat sini, daripada apa yang Abang Hussein cerita kat saya, ada sedikit menduka ceritakan lah. Sebab dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ni, hujan yang terlalu kuat sangat, sampai yalah daripada pagi sampai petang, kadang-kadang sampai malam pun ada, tiap-tiap hari, selama dekat 2 minggu berturut-turut macam tu. Jadi pokok dekat belakang ni sakit, dan sakit sangat lah. Jadi saya tak pasti, sebab saya dah lama sangat tak datang kebun ni. Jadi saya rasa mungkin ada sesuatu ataupun mungkin ada benda yang boleh saya share dengan korang semua. Jadi jom kita tengok. Jadi kalau korang tengok sekarang ni, memang musim hujan. Tengok ni, mendung ni, mendung ni. Kalau tengok ni, memang teruk lah, teruk. Jadi jom kita tengok apa yang benda yang pertama kita boleh jumpa. Okey, jadi untuk hari yang ke-116 ni, kalau kita tengok di bahagian pintu utama dia ni dah ada kesan serangan kutu trip. Serangan kutu trip. Jadi kalau kita tengok daun dia pun macam ni lah, dah keperangan. Memang kita tak dapat nak buat kerja-kerja meracun yang macam sebelum ni lah. Sebab kalau kita meracun, tak apa, hujan turun je kan, hujan turun apa tu semua, jadi tak sempat lah racun tu nak bertindak secara efektif. Jadi kalau kita tengok, okey, ni dia kesan dia. Jadi kalau korang tengok, dia karat teruk ni, kutu trip ni. Sekarang ni masalah kutu trip lah, kutu trip. Lepas tu nampak dekat bahagian dia tu kan, dia jadi macam berkarat. Jadi Abang Hussein cerita saya sepintas lalu tadi, dia kata dia memang tak dapat nak buat semburan racun serangga perosak, sebab baru bancuh
dah hujan, baru bancuh dah hujan kan. Jadi memang sangat-sangat memang tak nihal lah. Macam ni kan. Kalau korang tengok. Sekejap saya ambil. Okey, kalau korang tengok ni. Nampak ni sangat-sangat teruk lah. Buah yang kena ni. Jadi memang kutu terip je. Jadi kalau kita cuba buka dia punya kelopak ni, kita tengok banyak tak kutu terip. Okey, sekarang ni kita cuba buka kan. Cuba buka. Saya tak pasti kalau tengok dalam kamera ni tak nampak kutu terip dia. Tak nampak kan. Dia tak boleh nak fokus sangat. Jadi halus sangat kutu terip ni. Jadi kutu teripnya dia bermain dekat sini lah. Dekat sini, jadi korang nampak buah dia jadi macam ni lah, berkarat. Ini yang menyebabkan jadi grade C, grade reject yang banyak tu. Jadi memang teruk lah buah macam ni. Jadi kalau kita tengok pokok dia, nak kata kuning sangat, adalah kuning kan. Adalah kuning, tapi tak adalah kuning orang kata terlalu teruk sangat. Terlalu teruk sangat. Jadi itulah. Jadi kita memang, saya pun terkejut juga ni tengok kebun Abang Hussein jadi macam ni. Sebab dekat sebulan tak masuk kan. Jadi tengok yang ni pula. Yang ni pun agak bercalar juga, tapi ni masih okey lagi lah. Tapi kalau kita tengok dekat bahagian tangkal dia ni, dia jadi tak bersih. Jadi tak bersih. Ini memang kutu terip ni balun sungguh ni. Tak bagi can punya ni. Jadi agak memang teruk lah jadi kebun ni. Kalau kita tengok dekat bahagian daripada atas pun agak macam nampak pokok ni tak berapa segar. Tak berapa segar, dan saya tengok dekat sini penghasilan bunga pun agak kurang. Agak kurang. Kita tengok agak kurang. Dia nak naik pucuk baru pun. Sekejap saya zoom. Dia punya bunga baru pun tak banyak macam sebelum-sebelum ni. Kurang sangat. Kita tengok kat pokok ni pun kurang sangat. Jadi time musim hujan ni memang payah lah. Memang payah kita nak hadapi benda ni. Sebab dia, yalah, orang kata lumrah alam kan. Lumrah alam. Jadi macam ni lah. Macam ni. Jadi kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni pun kan, tengok bahagian bawah ni basah. Basah. Semalam pun hujan, pagi tadi pun hujan. Ni pun hujan lagi. Jadi memang tak sempat lah pokok ni nak diracun. Sebab Abang Hussein kata minggu ni pun racun banyak miss. Boleh sekali dua je. Jadi apa-apa nanti saya akan share lah. Saya akan share dengan korang semua jadual meracun lah, apa yang sebulan ni telah Abang Hussein buat, sekali dengan pembajaan dia. Jadi kalau korang tengok dekat sini, nampak memang dalam kebun ni memang bergenang dengan air lah. Nasib baik kita buat fertigasi gantung kan. Kalau tidak ni habis ni, kena serangan kulat ni agak teruk ni. Dia mudah merebak kan. Nampak jadi memang sangat teruk lah keadaan persekitaran kebun ni. Jadi memang tak boleh nak buat apa lah. Jadi kita akan cuba perbaiki lah sistem peperitan dekat sini. Jadi kalau korang ada masalah macam ni pun, sebenarnya tak banyak benda yang boleh kita buat ni, main dengan hujan ni.
Sebab dia dah sampai dia punya hukum malam dia kan. Jadi kalau boleh perbaiki je lah saluran peparitan, kalau boleh lah. Tapi kalau dia datang banjir besar tu pun tak boleh nak buat apa juga. Okey, jadi sekarang ni kita tengoklah Abang Hussein tengah membaca baja AB, untuk dia bagi ke tangki. Dah lama benar kita tak tengok mukanya kat sebulan. Jadi bang, macam mana untuk 30 hari ni bang? Berperang dengan cuaca. Berperang dengan cuaca Berperang dengan cuaca. Apa pun tak boleh buat. Jadi dari segi meracun macam mana bang? Meracun pagi tadi pun 2 kali. Dua kali buat? Satu trip. Lepas tu dia basuh. Hujan tadi lah pagi tadi tu. Tunggu dia lari kejap. Baru bersih lagi. Lepas tu yang sebelum-sebelum ni memang tak ada buat apa. Tak boleh. Tak boleh, sehari pun susah nak dapat. Susah nak dapat. Tapi dekat 2 minggu ke bang? Memang yang terbias dekat seminggu lebih. Memang tak boleh buat apa. Cuba racun. Petang tengok okey kan ada. Pukul 5.30 kita balon. Pukul 8 dia basuh. Yes. Dia tak lama lah. Tak boleh buat apa. Jadi kalau kau tengok tu memang teruk lah. Memang teruk pokok dia tu pun. Apa hasil dia macam mana bang? Dia turun lah. Bunga tak ada apa. Tak ada. Betul lah, saya tengok memang bunga tak ada sungguh pun. Ni isi bagi berapa sekarang bang? 1-2. Naik sikit. Untuk gantung ni? 1-2. Gantung. Gantung sana para pun sama 1-2. Masih. Hujan-hujan ni. Kalau korang tengok tu yang para tu pun, yang sebelah sana tu, sebelah sana tu kita bagi 1.2, pokok ni pun 1.2. Lebih kurang je bang. Apa dia? Dia punya baja ni. Lebih kurang dia. Sama. Umur lain jauh larinya. Kita maintain. Ya. Kita maintain. Janganlah macam tu bang. Rugi saya. Takkan dia nak bagi 2.0. Cepat habisnya. Cepat. Jadi tengok, bila kita pakai baja pertanian tepat, kita boleh kontrol dia punya kadar baja lah. Kita bagi isi yang tak berapa tinggi pun, tapi pokok dia still dapat makan yang cukup lah. Hujan ni bagi lebih sikit lah. Sebelum ni 1.0 je bang. 1.0 je. Makna untuk hari yang ke 116 ni pun kan, 116 ni 116 masih isi 1.2. 1.2 korang tengok ni di atas. Macam ni lah. Jadi ini pokok isi 1.2. Banyak bendera dacing ni bang. Bendera dacing, payung dacing. Ni pakai baju pula ya. Pakai baju. Jadi orang kuat lah Mika. Dia 2015 tak mahu berkebun lah. Jadi YB. Jadi YB ya bang. Jadi YB lah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang terung gantung ni lah, update untuk pokok terung gantung ni lah. Jadi saya akan cerita dengan korang pula tentang pembajaan dia, meracun dan segalanya lah, untuk bahagian data pula. Jadi jom kita tengok apa data yang boleh saya kongsikan kepada korang. Okey, kita tengok dari segi pemberian baja okey, saya tunjuk daripada SST 86 lah. Okey, untuk SST 86 Abang Hussein dia bagi isi 1.5 baju tunas terung. Lepas tu hari 87 pun 1.5. Hari ke 88 hingga ke 91 dia bagi isi 1.2, 1.2, 1.4, 1.2. Ni jadi dia bagi 4 hari lah, sebab mungkin nak fokus pada pemberian ataupun mengekalkan bunga lah, supaya jangan gugur dan sebagainya lah. Lepas tu 92 hingga 94 dia bagi isi 1.3. Jadi untuk yang ke 95 hingga ke 97 isi 1.2. 1.2 baja tunas terung. Lepas tu 98 hingga 100 masih mengekalkan isi 1.2 juga.
1.2 juga. Jadi untuk hari yang ke 101 hingga 104 baja buah terung. Isi pun 1.2. Dia main, kalau kita tengok ni, dia masih mengekalkan isi 1.2 lah. Cuma ini untuk bagi air kosong ni, mungkin pada masa itu ada buat apa ni, semburan racun dekat bahagian polybag lah, macam nematode dan sebagainya lah. Lepas tu hari yang ke 105 hingga ke 107 baja tunas, isi 1.3. Biasalah kadang-kadang kita memang target nak isi 1.2, tapi kadang-kadang terlebih 1.3 kan, tapi tak apalah, terlebih sikit tak ada masalah. Jadi untuk 108 hingga 111 isi 1.2. Ada sekali ni pada hari yang ke 110 dia bagi 2.0. Saya pun tak pasti kenapa bagi 2.0, mungkin nak tingkatkan pengeluaran bunga lah. Pengeluaran bunga. Jadi pada hari 111 ni dia bagi isi 1.4. Lepas tu untuk hari yang ke 112 hingga 114 isi diturun balik, isi 1.2 lah. Isi 1.2 dan 115 isi 1.3, dan hari yang ke-16 isinya 1.2 sahaja. Okey, untuk kerja-kerja meracun dengan foliar pula kalau kita tengok apa yang Abang Husin bagi. Okey, untuk hari yang ke-86 ini saya rasa 8 PM ni, waktu pagi ni. Waktu pagi dia bagi produk daripada Bionis lah, Zalcron, Zicron, Calcron dengan Greymax. Greymax Lepas tu waktu petang ni dia bagi Spinotram dengan Amazing lah. Amazing ni produk Bionis juga, dia bertindak sebagai pelekat lah. Lepas tu hari yang ke-87 dia bagi Chemacro, Chemacro Oligocitosan pada belah pagi. Lepas tu pada belah petangnya dia buat meracun lalat buah lah, Malathion. Lepas tu dicampur Sapermetrin, Chlorphorifos Sapermetrin dengan Dimethiod lah. Dimethiod dia campur 3 sekali. Makna kalau ikut AI dia campur 4 lah. 4 AI pada tu. Mana hari ke 88 tak ada apa-apa, tak ada meracun ataupun foliar lah. Jadi kalau kita tengok untuk hari yang ke-89 ni pula, belah pagi dia bagi vitamin lah. Dia bagi vitamin saya daripada produk daripada Thailand lah. Lepas tu pada waktu petang pula dia meracun untuk lalat buah juga, Malathion dengan Dimethiod. Hari yang ke-90 tak ada apa-apa. Hari yang ke-91 belah paginya dia bagi Prosoft Amazing. Amazing ni pelekat, dengan Prosoft ni dia macam pelekat juga, tapi saya tak salah saya dia lebih kepada racun organik lah. Lepas tu cuka kayu. Cuka kayu. Lepas tu hari yang ke-92 pada belah paginya pula Spinotram, Amazing, Imidacloprid. Ini lebih kepada untuk kutu trip lah. Kutu trip. Dan pada belah petangnya pula bagi Macro Booster. Jadi hari yang ke-93 hingga ke-99 ni tak ada apa-apa meracun. Ini saya confirm. Ni mesti waktu ni hujan. Hujan lebat memang tak ada apa-apa kerja meracun yang dapat dilakukan lah. Jadi memang kita tertinggal jauh lah. Jadi kalau kita tengok Abang Husin ni memang tak dapat buat apa-apa lah, hujan pagi petang kan. Lepas tu hari yang ke-100 pada belah pagi dia bagi Spinotram, Amazing, Imidacloprid dengan cuka kayu. Ini dicampur sekali. Dicampur sekali. Pada hari yang ke 101 pada belah petangnya Sterek, lepas tu cuka kayu. Sterek, cuka kayu. Lepas tu 102 hingga 103 tak ada apa-apa. Semburan dilakukan. Lepas tu pada hari yang ke 104 pada belah petang dia bagi copper hydroxide lah. Ini racun kulat lah. Racun kulat. Ini dia sembuh pada pokok dengan polybag sekali.
pada hari yang ke 105 tak ada apa-apa. 106 pada belah petang. Ni azostrobin, spinotram amazing, campur sekali. Kalau korang nak pakai ni, bagi saya ni pun bagus juga ni. Cuma harga dia agak keras sikit lah, terutama daripada Do Do Agrosign ni, harga dia agak mahal sikit lah. Lepas tu hari yang ke 107 hingga 108 tak ada apa-apa yang diberi, baik foliar ataupun racun perosak lah. Jadi hari yang ke 109 dia bagi Promocac Fosetil lah, Propamocac Fosetil, betul lah. Ini racun kulat, racun kulat daripada Bayer lah. Jadi hari 110 hingga 112 tak ada apa-apa foliar ataupun semburan perosak lah. Jadi hari yang ke 113 pada belah petang, pada belah pagi, kalau kita tengok ni belah pagi, dia bagi copper hydroxide, Chlorpyrifos, Malathion. Ini saya rasa dicampur sekali ni. Dicampur sekali. Lepas tu hari yang ke 114 tak ada apa-apa, dan hari yang ke 115 pada belah pagi dia campur 4 bahan, azostrobin, difenoconazole dengan Malathion lah. Lepas tu amazing. Amazing makna ini yang diberi lah, diberi pada kebun Abang Husin lah. Jadi kalau korang nak pakai ni pun bolehlah dijadikan sebagai untuk rujukan. Okey, kita tengok dari segi tuaian hasil lah sehingga 116 ni kan. 116, HST 116. Jadi kalau kita tengok grade A dia dapat tuai 2 tan 471 lah. Grade B dapat 260, grade C 12 kilo, dan grade C rosak dia 172 kilo ya. Daripada keseluruhan ni dekat 3 tan ni cuma 172 kilo je yang rosak. Yang rosak. Jadi kalau kita tengok dari segi pecahan polybagnya 2.2 kilo lah untuk grade A. Jadi kalau keseluruhan dia kita tuai hingga 116 ni, jatuh dia untuk 1080 polybag 2.7 kilo lah. 2.7 kilo. Jadi kalau dari segi pendapatan pula, keseluruhan buat masa ni terkumpul RM10,878.60 lah, yang dijual dekat pasar borong maupun dekat pengguna akhir dan ataupun dekat peruncit akhir ya. Peruncit akhir. Jadi yang ni dapat yang dikumpul lah. Jadi untuk 116 hari ni ataupun dekat 3 bulan kita tuai ni, bagi saya ini pendapatan ni okey lah buat masa ni. Jadi kalau kita tengok penggunaan air pula kan, jadi untuk daripada start kita tanam dalam polybag sehingga hari ni 116 SST, kita dah pakai lebih kurang dalam 211,000 liter air Ini termasuk air baja dengan air kosong lah. Maknanya kita dah pakai lebih kurang dalam 93 tangki lah. Jadi agak banyak ni. Tapi kalau kita pecahan bagi ikut bil air dia nanti ni tak mahal mana pun. Tak banyak. Jadi itu sajalah cerita saya tentang hasil ni. Siram. Tapi teruk ya bang Nampak tak? Tu kata try bela balik. Bela boleh bela balik. Dia sebab tak kritikal lagi pasal pokoknya. Aku nak potong tak boleh pasal aku dah perhati yang aku potong tu, tumbuh sebelah dia. Petik. Petik naik dia. Ini kubang babi ni pun tak tahu bila settle. Dapat sikit pun dah hujan balik. Oh ni. Kalau dapat ni pun dah sedap buat kerja. Ni depan. Teruk tak? Abang Husin panggil kubang babi. Jadi itulah teruk bang kali ni bang. Hujannya pun kuat. Kuat. Jadi dekat tempat korang semua tu mesti ada yang yalah tengok dalam Facebook, ada kawan-kawan kita ni sampai banjir dia punya kebun dia. Banjir. Habis semua. Habis semua. Makna tak ada yang
Yang orang kata yang kebunnya elok jadinya. Ngeluh lah. Jadi kalau orang tengok Bunga pun baru nak keluar sikit. Pucuk nampak kan. dia tak berapa ada ni. Yalah bunga dia pun tak berapa nak keluar sangat ni. Untuk 30 hari saya tak datang ni kan, ada pokok yang mati? Tak ada. Tak ada hari tu je lah yang ada yang berapa puluh polybag ke. Oh, banyak tu. Yang kita sulam tu kan. Jadi kalau tengok dekat sini, start daripada sini ni solid lah. 1080 polybag. Ke kurang lah? Sikit lagi nak kurang. Sikit lagi nak kurang. Kebanyakan dah nak jadi 1080 lah. 1080. Jadi itulah. Pokok yang mati tak ada lah. Tak ada. Dari segi apa ni bang? Macam ni hasil masih banyak A lagi ke? Reject banyak lagi ke? Macam mana? Reject meningkat jugalah. Reject naik sikit. Tapi tak ada ketara macam masa lepas lah. Buah A kurang. B pun kurang sama dengan A tu. Betul lah. Saya tengok data seminta lalu tu pun A dengan B lebih kurang je. Betul-betul. A dengan B. Tapi ni kalau lepas je musim apa orang panggil? Musim terkujuh ni rasanya naik balik pokok ni. Ada nak cadang tanam lain bang? Cadang. Nak tanam apa tu? Nak tanam cili. Lama lah menang rasa. Orang lain tanam terung, kita tanam cili lah ya. Kalau ada jemu pula. Jadi tak apalah, sebab musim ni tengok ramai sangat orang pun tanam terung ni. Tak apa, kita tanam cili. Nak beralih pula cili. Okey, jadi saya tadi ada pergi melawat dekat bahagian kebun ni lah. Saya ada jumpa satu penyakit terung yang InsyaAllah saya akan kongsikan kepada korang semua. Jadi video ni saya akan buat dalam video yang lain lah, supaya saya boleh menerangkan secara terperinci lah. Jadi tak ada video ni terlalu panjang sangat. Yalah, jadi terlalu panjang lah, takut korang boring je nanti. Jadi itu sajalah pembentangan data saya tadi kan. Cerita tentang hasil pembajaan, meracun dan ada sedikit kos ke apa semua tu lah. Jadi kalau ada apa-apa soalan dan pertanyaan, korang boleh tanya dekat bahagian ruang komen lah. Jadi itu sajalah video dari saya. Saya Noor Amrul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.